أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاد، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kami sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama turun di dalam perang Hunain. Abu Hurairah cerita pengalaman dia pergi perang sama dengan Nabi. Sama-sama turun dalam satu perang, iaitu perang Hunain. Faqala li rajulin mimman yud'a bil Islam, hadha min ahli an-nar. Bila habis perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan di celah-celah mayat yang bergelimpangan. Bila habis perang, orang mati sana sini di medan perang. Nabi jalan di celah-celah mayat yang banyak-banyak tu, sampai dekat satu mayat, Nabi kata, hadza min ahli an-nar. Nabi kata dia ni ahli neraka. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, sahabat ni jadi tak faham. Kerana sahabat kata, falamma hadarna al-qital qatala ar-rajul qitalan shadida fa asabathu jirahah. Sahabat kata semasa jadi perang, laki-laki yang Nabi SAW kata ahli neraka ni, dia kata dia ni berjuang habis-habisan. Masa perang ni, dia ni dilihat
satu orang yang all out lawan musuh. Macam mana orang yang memihak kepada Islam kemudian habis-habisan all out lawan dengan musuh, tiba-tiba dia ni boleh Nabi kata sebagai ahli neraka. Faqila ya Rasulullah ar-rajul alladhi qulta lahu anifan innahu min ahli an-nar fa innahu qatala al-yawm qitalan shadida wa qad mata. Sahabat kata, ya Rasulullah, orang yang tadi Tuan kata dia ni ahli neraka, Tuan tahu tak dia masa perang tadi dia ni qatala ar-rajul qitalan shadida. Masa perang tadi dia lawan all out. Kami semua menjadi saksi, kami menjadi witness kepada dia duk berjuang tadi ni. Macam mana dia ni boleh jadi ahli neraka? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an-nar. Nabi kata dia ke neraka. Fakada ba'dul muslimin an yarta. Maka hampir-hampir orang-orang Islam yang dengar Nabi kata ni menjadi ragu-ragu. Kok Nabi silap orang kot? Bukan dia ni. Sebab dia ni tadi terang-terang kita nampak dia berjuang, terang-terang kita nampak dia sungguh-sungguh lawan musuh. Macam mana dia sebelah Islam lawan dengan musuh dan dia mati, Nabi kata dia ahli neraka. Patut-patut dia ni syahid. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا. Tak lama selepas itu mai satu berita. Berita mengatakan kata dia ni sebenar-benarnya masa Nabi lalu, Nabi tengok dia tu, dia tak mati lagi. Dia cedera parah. Kemudian apabila dibawa balik dia ke rumah, pada sebelah malamnya dia sakit sangat akibat cedera. Oleh kerana dia tak tahan dengan sakit yang dia tanggung tu, lam yasbir 'ala al-jirah faqatala nafsa. Dia hilang sabar atas kecederaan dia ni, maka dia bunuh diri. Nabi SAW kata dekat dia ahli neraka. Masa tu belum berlaku lagi cerita kata dia ambil senjata, tikam diri, bunuh diri. Belum jadi lagi. Tapi Nabi SAW, Allah dah bagi tahu dah. Nabi tengok, Nabi kata dah, dia ni ilanna, dia ni akan pergi ke neraka. Rupa-rupanya benda tu nak jadi, Allah sudah bagi tahu kepada Nabi SAW. Pada sebelah malamnya dia sakit akibat cedera ni, dia sakit, dia tak boleh tahan, maka dia ambil senjata, dia tikam diri dia sendiri. Dia bunuh diri kerana tak tahan dengan sakit yang dia tanggung kerana parah, cedera parah dalam perang. Bila sampai saja berita dia bunuh diri pada sebelah malam itu kepada Nabi SAW, fa ukhbira Nabi SAW bidzalik. Orang beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, orang yang engkau kata ahli neraka tu, rupa-rupanya dia baru mati semalam, dia mati bunuh diri. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, Allahu Akbar, Ashhadu anni abdullah wa rasuluh. Nabi kata, Allahu Akbar, aku naik saksi bahawa sesungguhnya aku ni adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Nabi beritahu di depan semua orang, Nabi kata aku naik saksi bahawa sesungguhnya aku ni hamba Allah dan aku ni adalah pesuruh Allah. Kerana aku pesuruh Allah lah, maka Allah bagi tahu dekat aku, kata dia ni akhirnya akan menjadi ahli neraka. Apa yang Allah bagi tahu dekat aku terbukti kebenarannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Thumma amara Bilalan fanada fil nas. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal, suruh Bilal ni dikeliling satu kampung, satu bandar, satu negeri, dia bagi tahu dekat orang semua, annahu la yadkhulul jannah
illa nafsun muslimah. Beritahu dekat semua orang, kata tidak akan boleh masuk surga seseorang itu melainkan kalau sekiranya dia mempunyai hati yang tunduk kepada Allah. Beritahu dekat orang semua bahawa mana-mana manusia yang hati dia tidak tunduk kepada Allah, dia sekali-kali tidak akan dapat masuk syurga Allah. Maksud dia, orang yang tunduk kepada Allah itu ialah orang yang tunduk kepada perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak tunduk kepada perintah Allah, tidak tunduk kepada perintah Nabi SAW. Maka dia tidak dianggap sebagai orang yang mempunyai hati ataupun jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Yang ini takut. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ayyid hadzal din. Kadang-kadang Allah menguatkan agama Islam ini birrajulil fajir, dengan orang yang jahat. Kadang-kadang Islam dikuatkan dengan didokong oleh orang-orang yang jahat. Yang ini kita takut. Nampak dia bergiat dengan Islam, nampak dia aktivis Islam, nampak macam tu, rupa-rupanya dia ni ar-rajulul fajir, dia orang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia satu orang yang fajir, yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita nak ambil ingat. Jangan kita nampak mendokong Islam, rupa-rupanya dalam masa yang sama kita jahat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nampak macam kita ni memperjuangkan Islam, rupa-rupanya kita ni rajul fajir, kita ni orang laki-laki yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang jahat, yang nak ambil kesempatan atas Islam dengan agenda jahat dia. Maka kita kena ambil ingat dan ambil aktibat daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, lamma kana yaum Khaybar aqbala nafarun min sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid fulanun syahid hatta marru ala rajul faqalu fulanun syahid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nas fi burdatin ghallaha aw 'aba'ah. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ibn al-Khattab izhab fanadi fin nas annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Qala Umar fa kharajtu fanadaitu ala innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata ketika berlaku perang Khaybar, tadi cerita perang Hunain, ini pula dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ini perang lawan dengan Yahudi. Kerana Khaybar ini adalah markas Yahudi di Madinah. Semua suku Yahudi berkubu di situ. Maka berlaku perang di Khaybar ini. Kata Umar bin Al-Khattab, dia kata aqbala nafarun min sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai sekumpulan sahabat Nabi kirim Nabi masuk di dalam medan perang. Sambil lalu jumpa orang mati, depa kata fulanun syahid. Ni satu orang mati syahid. Depa habaq dekat Nabi fulanun syahid. Dia ni satu orang pun mati syahid. Depa sebut satu nama fulanun syahid. Depa kata dia ni pun mati syahid. Depa dah bagi report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik habis perang Khaybar ini. Bila mai dekat satu orang tu, depa kata dekat Nabi, ya Rasulullah fulanun syahid. Depa kata ya Rasulullah, si fulan bin si fulan ini dia pun mati syahid. Hak ni bila Nabi dengar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha aw 'aba'ah. Nabi kata tapi dia ni dah. Nabi kata duk mai habaq dekat Nabi, Fulan bin Fulan dia sudah syahid, Nabi dia. Mai habaq pula Fulan bin Fulan dia ni syahid, Nabi dia.
Mai habaq satu nama, Fulan bin Fulan, dia ni syahid, Nabi dia. Mai satu nama sebut dekat Nabi, Fulan bin Fulan, dia ni syahid, Nabi kata bahkan tidak. Nabi kata kalla, dak, Nabi kata hak ni dak. Sebaliknya kata Nabi SAW, inni ra'aituhu finnar, Nabi kata aku nampak dia di neraka. Dan ni yang kata Nabi. Yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni macam ni. Orang mention nama dekat dia, dia dengar. As-sukut alamatul rida. Dia diam tu kira dia rida. Okey, approve. Alright, okey. Tapi main satu nama, Nabi kata kalla. Nabi kata hak ni nanti tak. Inni ra'aituhu finnar. Nabi kata aku nampak dia ni, hak nama yang sebut saat ni, aku nampak dia di neraka. Nabi kata. Bahkan aku nampak dia finnar fi burdatin ghallaha. Aku nampak dia di neraka dalam keadaan dia pakai selendang atas bau dia. Yang selendang itu, selendang yang dia curi daripada medan perang. Bila berlaku perang, harta rampasan ni kena himpun. Lepas selesai perang semua, Nabi akan membahagikan harta rampasan itu. Tapi syekh ni seorang ni, sahabat ni seorang ni, dia tengok banyak-banyak harta yang ada ni, ada satu benda dia minat betul. Dia nak benda tu. Dia takut sat lagi masa pembahagian tak lagi benda tu tak dapat kat dia. Dia tarik dulu. Bukan benda mahal pun, bukan satu benda yang berharga sangat pun. Satu burdah. Satu selendang orang duk buah atas bau ni. Berapa dek sangat benda tu. Kerana dia tak boleh tahan, dia eager, dia nak benda tu. Dia takut sekali lagi bila bahagi tak dapat kat dia benda tu. Lagi dia pun duk ingat, dia duk congak dalam kepala dia, pimai-pimai aku terlibat dalam perang ni. Pimai-pimai ada bahagian aku. Bila nak dibahagikan sekali lagi, apa salahnya aku advance, aku ambil dulu benda ni. Itu tujuan dia. Rupa-rupanya perbuatan mengambil dulu itu pecah amanah. Rupa-rupanya perbuatan yang dia anggap kecil itu, perbuatan itu Nabi kata inni ra'aituhu finnar. Nabi kata aku nampak dia ada dalam neraka, ada burdah di atas bau dia, yang burdah itu ghallaha, yang dia cabut ambil daripada harta rampasan perang yang belum dibahagikan. Nabi SAW kata begitu. Summa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, izhab fanadi finnas. Nabi panggil Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam perang Hunain tadi Nabi panggil Bilal. Dalam perang Khaybar Nabi panggil Umar Al-Khattab, ya ibn al-Khattab. Nabi kata wahai Umar, mai sini sah. Nabi kata tolong sah, izhab fanadi finnas. Tolong sah pi kepada orang ramai ni, pi bagi tahu dekat depa semua annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Bagi tahu dekat depa tak akan masuk syurga melainkan kalau mereka betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pecah amanah itu membahayakan diri kita. Pecah amanah itu membahayakan diri kita. Kalau benda tu amanah orang kepada kita, kita tak boleh nak pecah amanah. Pecah amanah itu boleh menyebabkan Nabi SAW melihat satu orang itu di neraka. Bila Umar Al-Khattab diperintahkan oleh Nabi SAW, dia bagi tahu dekat orang semua, kalau hampa nak masuk syurga, hampa kena pastikan hampa mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, fa kharajtu. Umar kata aku cepat-cepat keluar. Fanadaitu ala innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Aku keluar di tengah orang semua. Aku berseru kepada semua orang, tidak akan masuk syurga melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Nabi suruh, macam tu Umar buat. Habis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dua hadis kita baca, kita boleh buat kesimpulan. Yang pertama, hadis yang kita baca tadi jelas dia bagi tahu dekat kita bahawa kalau sekiranya kita betul-betul nak mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, biarlah kita buat kerja itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Berjuang, hidup,
ibadat kita dan sebagainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu benda kita langgar perintah Allah, terkeluar kita daripada menjadi satu orang yang muslim yang tunduk kepada Allah. Hadis yang pertama tadi cerita, pergi perang elok dah. Cedera dalam medan perang cantik dah. Tidak sabar atas kecederaan itu, dia bunuh diri. Kerana tu dia di neraka. Hadis yang kedua pula kita baca, satu orang pergi perang elok dah. Cedera dalam medan perang cantik dah. Tetapi curi satu benda yang belum dibahagikan, curi satu benda itu menyebabkan dia di neraka. Kemudiannya dia mati, matinya tidak menjadi syahid lagi. Sebaliknya mati dia menjadi orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesimpulan paling besar yang kita nak ambil daripada hadis ni ialah pastikan kita tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah selamat kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 142. Muka surat 142. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Imran. Muka surat 142 ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat daripada Allah, lemah lembut engkau wahai Muhammad bagi mereka itu. Maksudnya engkau mudah akan perangai engkau apabila menyalahi mereka itu akan dikau. Baik, ayat malam ni dia nak cerita dekat kita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni manusia yang akhlak ni kita tak boleh nak contoh, tak boleh nak ambil amal benda tu kerana lemah kita. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni, kita nak buat ni tak boleh nak buat sampai macam Nabi buat tu, tak boleh kerana akhlak Nabi ni terlampau tinggi. Kita cuba nak buat pun tak boleh nak dapat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tuan-tuan, Nabi duduk sujud semayang, orang mai pijak tengkok. Nabi tak bangkit tampah dia. Nabi duduk sujud semayang, orang mai pijak tengkok. Sekali itu Nabi tengah sujud semayang, orang main nak pijak, Allah selamatkan Nabi, melayah dia jatuh. Ada waktu Allah bagi sampai tangan orang buat ke Nabi, ada waktu tak dah sampai, Allah tepih buang. Ada waktu Allah buat macam tu. Allah nak bagi tahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kata Nabi Allah jaga dia. Walaupun begitu, atas kapasiti Nabi sebagai manusia biasa, Nabi terpaksa menanggung beberapa kesakitan. Allah ada masa main nak jijak aja terus terpelanting. Sehingga musuh-musuh kawan-kawan kepada kawan nak pergi pijak ni tanya, apa pasal hang tak pijak Muhammad tadi? Dia kata, aku nampak la khandaqan min nar. Aku nampak ada parit daripada api, punya banyak api untuk lengkong Nabi. Maka aku terpelanting ke belakang. Dia nampak macam tu. Orang bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jadi ada satu orang sikit lagi nak pijak tengkokan. Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah sekiranya kaki dia sentuh aja aku tadi, malaikat akan koyak dia secebis-secebis. Nabi kata. Ada waktu macam tu. Ada waktu Nabi SAW kena berdarah kening, patah gigi dan sebagainya. Ada waktu Allah bagi Nabi kena macam tu, supaya umat manusia ambil yang sibah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kata Nabi SAW, yang kata Nabi Muhammad SAW ni, Tuhan kata, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Nabi Muhammad SAW ni, dengan rahmat yang Allah bagi dekat dia, dia ni jadi satu orang manusia yang cukup lembut hati. Penyabak dia ni tak ada manusia boleh dapat kesabaran macam mana yang ada dekat Nabi SAW. Firman Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Dan jika ada engkau itu kasar, jahat perangai, keras hati dan sebagainya, nescaya berpecah mereka itu daripada keliling engkau, yakni tiada dekat.
Allah kata dalam ayat ni, dia kata kalau Allah jadikan Nabi Muhammad ni satu orang yang agresif, satu orang yang fierce, satu orang yang cengeng, satu orang yang panas barang dan sebagainya, Allah kata tak ada orang akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa dia? Ayat ni adalah ayat peringatan kepada pendakwah. Orang yang nak menjadi da'i, orang yang nak menjadi pendakwah, akhlak ni kena baik. Akhlak yang baik itu melemahkan orang. Orang ikut dia dengan suka hati, dengan suka rela, dengan reba hati dia. Dia ikut kita. Pasal apa? Dia kagum dengan akhlak kita. Akhlak kita huduh, akhlak kita tak elok, sendiri mereka akan lari daripada kita. Tak payah cakap banyak, tak payah duduk terang apa dekat orang. Dia tengok akhlak kita, dia kata dia ni tak boleh pakai punya orang. Dia tinggal kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut dalam ayat ni, dia satu orang yang lemah lembut. Kerana itu rahmat Allah bagi dekat dia. Kalau sekiranya Nabi Muhammad ni satu orang yang fadhan ghalizal qalb, satu orang yang kacak dan keras hati, Tuhan kata apa? Lan faddu min hawli. Orang lari daripada engkau wahai Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maka maaflah olehmu akan mereka itu. Dan minta ampun bagi mereka itu. Dan musyawarahlah olehmu akan mereka itu pada satu pekerjaan engkau, sama ada hal perang ini ataupun lainnya, kerana itu menyukakan hati mereka itu. Itu dia. Tuhan ajak Nabi SAW, maknanya Tuhan ajak para pendakwah supaya yang pertama, fa'fu anhum, ada sifat boleh maaf orang. Lebih kurang maafkan orang. Nabi Muhammad SAW satu orang manusia yang cukup pemaaf. Satu orang yang cukup banyak buat jahat dekat dia. Bila kawan tu mati, kawan tu pesan, kalau dia mati suruh Nabi mai semayang mayat dia, Nabi pergi. Nabi satu orang yang pemaaf. Bila Nabi dah sampai, Nabi nak semayang dah mayat jahat ni, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Nabi nak semayang dah mayat dia. Umar kata, jangan ya Rasulullah, kamu jangan tak tahu dia ni siapa. Dia ni satu orang yang cukup jahat. Dia buat ni Umar karang balik satu-satu apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul buat kepada Nabi. Nabi dengar. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum dekat Sayyidina Umar. Nabi senyum dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak puas hati. Dia langgar masuk lagi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dia tak buat kepada Tuhan, apa yang dia tak buat kepada Islam, apa yang Umar duk nak suruh Nabi jangan semayang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, Umar, kamu ke belakang. Inni khuyyirtu fakhtartu. Nabi kata, sesungguhnya aku diberi pilih oleh Allah. Sama ada aku nak semayang mayat dia ataupun aku tak mau. Allah bagi aku pilih. Fakhtartu, aku pilih untuk sembahyang mayat dia. Nabi kata. Umar tak puas hati lagi dengan apa yang Nabi SAW kata. Umar kata lagi, ya Rasulullah, jangan engkau sembahyang mayat dia ni, dia jahat. Kalau orang lain tak apa, tapi jangan dia ni cukup jahat. Tuan-tuan, bulan lepas kita baca cerita perang Uhud. 1000 orang Nabi dapat kumpul untuk nak turun dalam perang Uhud. Dah keluar dah tengah jalan, 300 orang lari. Pasal apa 300 orang lari? Pasal Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hasut 300 orang, 1/3 daripada tentera Nabi lari daripada perang itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar peringat balik benda ni dekat Nabi. Wahai Muhammad, dia ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi kata lagi dekat Sayyidina Umar. Dia kata apa? Wahai Umar, kalau Tuhan mensyaratkan aku kena minta ampun untuk dia ni 70 kali, aku akan minta 70 kali supaya Tuhan ampunkan dia. Tuan-tuan, ni ayat kita baca ni, dia kata apa? Fa'fu anhum, maka maaflah olehmu akan mereka itu. Nabi nak bagi maaf kepada orang yang buat jahat dia kata macam tu. Akhirnya Nabi semayang juga mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Habis-habis semayang,
Tak dan berapa lama Nabi keluar daripada sembahyang tu, turun ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi, lain kali mayat orang macam Abdullah bin Ubay bin Salul ni jangan kamu sembahyangkan. Allah turun satu ayat, la tusalli, jangan kamu sembahyangkan mayat ke atas orang-orang macam ni abada, sampai bila-bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pun terus panggil Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, Nabi kata, hang ni bukan calang-calang orang. Allah Subhanahu wa taala boleh turun satu ayat, dan ayat itu menepati apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia. Tapi cerita kata Nabi ni, Umar Al-Khattab lepas turun ayat tu pun dia tak buka kancing baju dia depan Nabi. Dia kata, tengok aku dah kata, dia tak kena betul. Umar Al-Khattab ni turun ayat tu kena dengan lagu yang dia kata. Dia tak bangga, dia tak sombong. Dia kata pula dalam hadis Bukhari tu, Umar kata apa? Umar kata, aku kagum dengan Nabi SAW dari segi semangat dia untuk nak beri maaf kepada kawan-kawan. Umar Al-Khattab kata, aku kagum dengan Muhammad SAW ni. Kagum dari segi semangat pemaaf dia tu. Satu orang yang buat jahat kat dia, cukup teruk, dia maafkan kat kawan tu, dia tak ada ingat apa-apa. Ini peribadi Nabi SAW. Ayat yang kita baca ni, Allah kata, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri, maka maafkanlah olehmu akan mereka itu, Tuhan kata, dan minta ampun bagi mereka itu. Tuhan suruh kalau sekiranya ada orang yang buat salah dekat hang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala suruh ampun orang yang buat salah ni, dan musyawarah olehmu akan mereka itu pada satu kerja engkau, sama ada hal perang ini dan lainnya. Bulan lepas kita dah baca dah, apabila nak jadi perang Uhud, Nabi SAW panggil sahabat-sahabat meeting dengan Nabi. Nabi SAW dia satu orang yang boleh bagi final say. Nabi atas sifat dia, atas kapasiti dia sebagai Nabi yang dilantik oleh Allah, dia boleh buat keputusan. Tapi Nabi Muhammad SAW ni, dia tak buat keputusan seorang dia. Dia panggil ni, dia panggil mai sahabat-sahabat dia ni, wasyawirhum fil amri. Pasti Tuhan perintahkan suruh dia bermesyuarat dengan sahabat-sahabat tentang apa-apa urusan. Dia panggil sahabat mai berhimpun semua. Nabi kata, macam mana lah ni, kita dapat maklumat kata Abu Sufyan, pihak sebelah musuh sana, sedang mengumpulkan 3,000 orang untuk nak mai serang kita. Macam mana dengan kita ni? Nabi minta pandangan daripada sahabat-sahabat lain. Bila macam tu bangun satu orang, dia kata, ya Rasulullah, kita jangan tunggu di sini. Kalau kita tunggu di sini, mereka attack kita, ramai yang akan cedera, termasuk perempuan, orang tua dan budak-budak. Ada baiknya kita keluar pergi di sana tu, kita lawan di sana, supaya orang yang ada di dalam Madinah ini tidak cedera. Mai satu pendapat pula, dia kata, tak, lebih baik kita bertahan di Madinah ni, jangan kita keluar, kita terus tunggu di sini. Pendapat ni pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian pula macam-macam pandangan duk bagi. Nabi SAW dia lebih suka bertahan di Madinah. Tetapi bila angkat tangan Nabi undi, sahabat-sahabat ada ramai yang suka keluar bertahan di luar sana, Nabi ikut pendapat itu. Maka ini menunjuk kata Nabi SAW, dia patuh kepada perintah Allah, wasyawirhum fil amri. Nabi SAW dia ambil mesyuarat, dia buat mesyuarat untuk nak ambil keputusan yang terbaik daripada mesyuarat itu. Baik, dia kata, dan supaya diikut orang dengan engkau, dan adalah Nabi SAW banyak musyawarah bagi mereka itu. Itu dia. Yang kata Nabi ni, kalau nak tengok contoh cukup banyak, dia ambil pendapat orang ni cukup banyak. Kecuali apabila benda sudah turun perintah Allah dalam Quran, maka tidak ada pendapat lagi. Selagi mana tidak ada ayat, tidak ada perintah yang tegas, Nabi membuka peluang kepada orang lain memberi pandangan. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Maka apabila engkau sudah azam kemudian daripada mesyuarat itu, maka melulus barang yang dikehendakinya. Tuhan kata, apabila kita dah mesyuarat, kita dah buat satu keputusan, keputusan itu kita jalan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal olehmu atas Allah, artinya percaya dengan Allah, tiada dengan lainnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin.
bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih segala orang yang bertawakal kepada dia. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika ditolong akan kamu oleh Allah, maka tiada kalah bagi kamu. Itu dia tuan. Ayat ni Allah SWT. Tuhan sebut dalam ayat ni. Dia kata in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Tuhan kata orang Islam ni, kalau Allah tolong, tak ada siapa boleh bagi kalah. Kalau Allah tolong, maknanya hak duk kalah hari ni Tuhan tak tolong. Pasal Tuhan sebut dalam ayat ni, in yansurkumullah, jika Allah tolong kamu, fala ghaliba lakum, maka hampa tak akan kalah. Maknanya apa? Mafhum dia apa dia? Hari ni Tuhan tak tolong orang Islam hari ni. Pasal apa Tuhan tak tolong? Pasal orang Islam hari ni tidak patuh kepada perintah Allah. Macam mana Tuhan nak tolong? Kita tak patuh kepada perintah Allah, pertolongan Allah tak main. Kalau ada tentera Islam, tentera yang patuh kepada perintah Allah, sikit pun Tuhan tolong. Tapi apabila tentera Islam ni ramai pun, tapi ramai yang tak patuh. Tentera Islam minum arak, tentera Islam berzina, tentera Islam berjudi, tentera Islam tak semayang. Bila ada macam ni punya tentera ramai pun, Allah tak tolong. Pasal Allah kata, kalau sekiranya in yansurkumullah, kalau sekiranya Allah tolong kamu, fala ghaliba lakum, hampa tak akan kalah. Tuhan kata betul. Maknanya, kalau sekiranya mai pertolongan Allah, Islam tentu menang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan jika menghina ia akan kamu, maka siapa yang hendak menolong akan kamu daripada kematiannya. Maksudnya kematian daripada menghinanya akan kamu, seperti pada hari Uhud. Allah Subhanahu wa taala apabila dia nak menghina tentera Islam ni, dia tak tolong. Bila dia tak tolong, kalah. Bila dia tak tolong, tak ada siapa boleh tolong kita, kerana Allah yang boleh tolong kita. Allah menghina tentera yang melanggar perintah Nabi di dalam perang Uhud. Nabi dah kata dah, hampa duduk atas bukit ni, apa jadi pun jangan tinggal bukit ni. Walau nampak tanda-tanda nak menang, walau nampak macam nak kalah, bukit ni tempat hampa bertahan. Jangan tinggal bukit ni. Nabi dah bagi arahan macam tu. Tapi mereka lari turun main, kerana tak tahan melihat harta rampasan yang duk bercabok di tengah medan tu. Turun saja, tinggal segelintir saja yang taat perintah Allah dan perintah Nabi. Masa itulah tentera musuh attack. Dan mereka kuasai bukit tu. Maka jadilah penghinaan yang Allah sebut di dalam ayat. Bila kena macam tu, lari pula. Tinggal Nabi SAW di situ. Tinggal pula Nabi. Dalam keadaan Nabi duk bertahan tu, sebahagian kecil lari daripada medan perang. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan jika menghina ia akan kamu, jika Allah hina kamu, maka siapa yang dikehendaki yang boleh menolong akan kamu daripada kematiannya. Kalau dah kena hina dengan Allah, tak ada siapa boleh tolong. Maknanya kematian daripada Allah menghina kamu seperti yang berlaku pada hari perang Uhud. Dia kata itu Allah hina orang yang bantah perintah Nabi. Firman Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan atas Allah itu jua, maka hendak berserah oleh sekalian orang yang mukmin, tiada atas lainnya. Allah kata orang Islam ni, hati dengan Tuhan saja. Hati kita dengan Tuhan saja. Tuhan saja boleh tolong kita. Dalam keadaan kita orang Islam hari ini, siapa boleh tolong kita tuan-tuan? Siapa boleh tolong kita? Allah saja boleh tolong kita. Saya tengok satu website dalam internet baru ni. Subhanallah. Satu website yang cukup jahat. Satu website yang cukup jahat. Dia kira dia nak buang marah dia, dia nak tunjuk benci dia kepada Islam ni, tak tahu dah macam mana nak buat. Dia tunjuk gambar Quran dia buang dalam mangkuk jamban. Dia tunjuk gambar Quran duk terbuka tu, orang duk berak atas Quran. Dia tunjuk gambar orang duduk di jamban tu, di belakang tu dia buat mata, dia kata ni mata Nabi Muhammad. Sakit hati. Tuan-tuan,
Satu website khusus untuk nak menghina Islam saja. Punya dahsyat. Kita orang Islam tak buat macam tu. Kita orang Islam kalau nak berhujah dengan hujah yang matang. Kita orang Islam kalau kita kata agama kita betul, kita kata dia tak betul, kita berhujah secara matang. Kita betul pasal apa, dia tak betul pasal apa. Kita macam tu. Tapi dia dah mati hujah. Dia tak ada benar dah nak bercakap dengan kita. Nak membetulkan dia, nak kata kita salah ni. Dia tak tahu dah cara macam mana, dia main cara bodoh ni. Dia tunjuk macam tu. Sampai benda yang kotor-kotor, benda yang lucah-lucah dia bubuh dalam website tu. Kerana nak menghina Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai macam tu orang buat ke agama kita lah ni. Kita tak disuruh lawan balik dia, tunjuk kitab suci dia, kita tak disuruh lawan macam tu. Dia buat lagu tu dia punya hal. Dia tak pergi ke mana, itu dia mati. Dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tu juga. Masa tu dia menyetek, dia nak teriak, ayam mata darah ke apa ke, itu dia punya hal. Kita orang Islam, kita bila tengok macam tu, kita berhak untuk rasa marah. Tetapi kita tetap dengan pendirian kita, berhujah secara matang, secara ilmiah. Itu cara orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah sahaja kita bertawakal. Dan turun tak kala kehilangan qatifah hamra, yakni kain selimut merah daripada ghanimah perang Badar yang baik-baik. Ini pula berlaku satu insiden di dalam perang Badar. Bila habis perang Badar, harta rampasan dilungguk satu tempat. Hilang satu selendang warna merah. Qatifah hamra tu merah. Satu selendang merah hilang daripada himpunan harta rampasan itu. Maka kata setengah manusia, barangkali Nabi mengambilnya. Ada juga orang macam ni. Kita jumpa banyak kali dalam beberapa hadis. Kita jumpa banyak kali dalam beberapa hadis yang macam-macam ni. Pasal apa? Pasal manusia, tuan-tuan. Manusia. Nama kata manusia ni kadang-kadang dia jadi macam ni. Dia tak kenal orang. Dia tak kenal Nabi, dia tak kenal ulama, dia tak kenal orang baik-baik. Dia bercakap suka hati dia, suka mulut dia nak kata apa dia kata. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Berlaku pada zaman Nabi. Bila selesai perang Badar, harta rampasan sudah diletak di satu tempat, tiba-tiba qatifah hamra ini, selendang merah ni didapati hilang. Bila hilang ni, ada pula dalam ramai-ramai tu kata apa? Dia kata mungkin Nabi yang ambil kot. Begitu ceritanya. Firman Allah, wa ma kana linabiyyin an yaqulla. Turun ayat Tuhan kata, dan tiada sayogya bagi Nabi itu bahawa khianat ia pada harta ghanimah. Oh, Tuhan Allah. Mana mungkin hampa ingat Nabi buat kerja tu? Mana mungkin hampa boleh terlintas dalam hati hampa kata mungkin Nabi dicuri benda tu? Mungkinkah Nabi pergi buat benda yang sekeji itu? Tapi nama kata manusia ni dia boleh ingat. Dia boleh ingat macam tu. Dia boleh ingat kata orang ni buat benda ni. Maka Nabi SAW dituduh kata mencuri, mengambil dulu benda tu. Turun ayat Quran, wa ma kana linabiyyin an yaghulla, dan tiada sayogya bagi Nabi itu bahawa barangkali Nabi yang mengambil benda yang hilang itu. Wa ma kana linabiyyin, dan tiada sayogya bagi Nabi itu khianat ia pada ghanimah itu. Maka janganlah kamu sangka yang demikian itu. Tuhan kata tak mungkin satu Nabi nak buat kerja macam tu. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tuhan kata siapa yang khianat, nescaya membawa datang ia dengan barang yang ia khianat itu pada hari kiamat esok, ditanggung di atas tengkuknya. Tuhan kata pula lagi. Tuhan kata jangan tuduh Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad itu kekasih aku. Jangan tuduh Nabi Muhammad buat benda yang sekeji itu. Tuhan kata apa? Tuhan kata jaga baik-baik. Siapa yang sebenar-benar buat benda tu, kalau lah kita tak tahu, akhirat esok, dia bangkit di padang mahsyar esok, dalam keadaan benda yang dia curi ni duduk tertanggung di atas bau dia. Tak boleh buang, duduk di atas bau. Semua mata akan tengok dia. Pencuri dia ni rupa-rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita ni banyak. Dalam hadis dia main cerita macam-macam lagi tentang benda ni. Ada orang yang semasa hidup di atas dunia ni, dia tidak amanah dengan binatang ternakan.
bangkit dia di hari akhirat esok, menatang tu duk atas bau dia. Ikut apa benda yang dia buat khianat di atas dunia ni, yang dia pecah amanah, yang dia khianat di atas dunia ni, apa benda tu akan ragas naik atas belakang dia. Kalau di atas dunia ni dia macam-macam contoh kita boleh buat, benda tu akan tertanggung di atas bau dia. Menanggung benda itu adalah aib yang menjadi azab dia di padang mahsyar itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan siapa yang khianat, nescaya membawa datang ia dengan barang yang dia telah khianat itu pada hari kiamat, ditanggung di atas tengkoknya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian disempurnakan tiap-tiap seorang yang khianat dan lainnya itu akan balasan barang yang dia usahakan pada mengerjakannya daripada maksiat dan taat. Di hari akhirat itu, apa dia buat, dia akan terima balasan dia. Anda percaya ada apa kita buat di dunia ni esok kita terima? Kita ni kadang-kadang depan mata orang kita buat lain, belakang mata orang kita buat lain. Kita buat depan mata orang ke, belakang mata orang ke, akhirat esok kita kena. Kita tunjuk depan-depan orang ke, ataupun belakang mata orang. Orang kenal kita semua tak tahu, kita pergi buat di tempat lain, kita buat benda tak elok di tanah itu, semua orang akan tengok, oh jahat rupanya dia ni. Tuan-tuan, ketika itu aib yang kita tanggung itu sudah merupakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib tu, malu tu sudah menjadi azab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yuzlamun. Dan tiadalah dizalim akan mereka itu akan suatu. Tuhan kata Tuhan tak akan buat zalim dekat orang. Siapa jahat, dia akan terima balasan dia. Tak ada orang yang baik yang akan dihukum secara silap di hari akhirat itu. Orang jahat tentu kena, orang baik tentu selamat. Tidak ada orang yang dizalimi. Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi takhatin minallah. Maka adakah mereka itu, yakni yang ikut keredaan Allah Ta'ala itu, seperti mereka yang kembali dengan kemurkaan daripada Allah kerana maksiat dan khianat? Tuhan tanya di akhirat itu orang baik dengan orang jahat sama kan? Itu maksud mudah kan? Atas dunia ni ada orang baik, atas dunia ni ada orang jahat. Tuhan kata adakah di akhirat itu orang baik dengan orang jahat ni sama? Di akhirat Tuhan tanya, adakah hampa ingat akan jadi macam tu? Atas dunia ni kita tak selalu peduli apa yang Quran kata, tak selalu peduli ke hadis Nabi kata, betul tak peduli. Kita buat cara kita. Kita ingat apa kita buat, membujuk lalu melentang patah. Apa hati kita berasa suka, kita pergi buat. Apa yang hati kita tak mau, contoh siapa mereka kata apa kita tak buat. Adakah orang yang bersikap macam tu di akhirat itu dia akan dapat sama dengan orang yang taat perintah Allah, yang sembahyang tak tinggal, yang Tuhan suruh apa nak buat satu benda nak cek dulu okey tak okey. Adakah di akhirat itu Tuhan akan layan sama orang-orang macam ni? Tuhan tanya dalam ayat ni, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan tempat duduknya, yakni tempat duduk ahli maksiat dan ahli dosa itu ialah neraka jahanam, dan sejak-jahat tempat kembali ia. Tiada seperti itu. Tuhan jawab balik, dia kata dah, aku tak akan biar orang yang buat jahat duduk sekali dengan orang buat baik, dan aku tak akan biar orang baik duduk dengan orang jahat. Orang jahat aku letak dia di neraka, orang baik aku bawa dia ke syurga. Itu aku akan buat di akhirat itu. Sekali-kali mereka tak akan duduk sama-sama. Hum darajatun indallah. Bagi mereka itu, yakni bagi orang yang beriman itu, beberapa darjat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berlainan tempat mereka itu. Orang baik dengan orang jahat berlainan tempat. Maka bagi orang yang dapat keredaan Allah, sawab yakni pahala, dan bagi orang yang kembali kepada kemurkaan Allah, maka iqab yakni seksa. Itu dia. Tuhan janji, benda ni dia tentu buatnya. Siapa buat baik tak rugi. Siapa buat jahat jangan lari, tak boleh lepas ke mana. Tuhan kata ini janji aku pasti akan tunaikan janji aku ni. Firman Allah, wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang amat melihat dengan barang yang mereka itu berbuat amal. Tuhan kata dia duk tengok kita lalu. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala ni basir. Basir ni dia lebih daripada tengok macam kita tengok ni.
Basir ni Allah dia tengok sampai ke hati. Tiap-tiap seorang daripada kita ni, Tuhan dia bukan takat tengok kita punya zahir saja. Tapi Tuhan tengok kita, dia tengok terus sampai ke dalam ni. Allah ni dia basir. Dia maha melihat. Dia tengok kita pakai kepiah, muka cantik, ada janggut, ada badan. Dia tengok yang tu, dia tengok sampai ke dalam sekali. Manusia kalau tengok orang, tengok takat zahir saja. Kita tengok dia nampak macam orang baik. Kita tak tahu sebenar dia macam mana. Kita kata nampak macam orang baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni kata, dia apabila dia melihat orang, dia basir. Dia melihat habis sampai luar dalam manusia ni. Dia tengok, dia tahu, dia kenal habis hamba dia ni orang yang macam mana. Maka membalas Allah akan mereka itu dengan jenis amalan mereka itu. Tuhan akan balas setimpal dengan apa yang dia buat di atas dunia. Firman Allah, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Demi Allah, sungguh telah menganugerahkan Allah Ta'ala atas segala orang yang mukmin itu, kerana telah bangkit Allah pada mereka itu akan seorang rasul, iaitu Muhammad, daripada bangsa mereka itu, yakni Arab. Seumpama mereka itu, seperti dapat faham mereka itu, supaya dapat faham mereka itu daripadanya dan dapat kemuliaan mereka itu dengannya, maka tiada daripada kalangan malaikat dan tiada daripada bangsa ajar. Tuhan beritahu dalam ayat ni, Nabi Muhammad itu adalah satu anugerah daripada Allah. Nabi Muhammad itu adalah manna, satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu rahmat mai ke alam ini. Manusia kalau tidak ada Nabi, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Kita kalau tak ada Nabi, tidak ada Quran, kita tak tahu nak hidup macam mana, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak kita duduk dalam dunia ni, kita duduk dalam dunia ni, tak ada undang-undang, tak ada polis. Macam mana nak jadi? Ingat yang tu dulu. Kita duduk dalam dunia ni kita duduk di Pulau Pinang lah, kita senang lagi. Kita duduk di Pulau Pinang ni, tak ada undang-undang, tak ada polis. Tuan-tuan boleh ingat macam mana nak jadi? Undang-undang tak ada. Maksudnya jalan raya apa semua ni tak ada, traffic light tak ada apa. Tuan-tuan boleh bayang tak nak jadi macam mana? Siapa nak kena berhenti, siapa nak kena jalan, tak ada undang-undang, tak ada peraturan. Tuan-tuan boleh bayang tak nak jadi macam mana? Semua pakai nak jalan, semua tak boleh jalan. Jumpa traffic, jumpa simpang, tak ada traffic light. Nak jadi macam mana ni? Dia ni pun nak cepat, dia ni pun nak cepat, simpang ni pun nak cepat, dia ni pun nak cepat, dia ni pun nak pergi dulu, sana pun nak pergi dulu. Nak jadi macam mana kita ni? Nak tengok bila? Nak tengok apabila traffic light rosak. Tengok jadi macam mana? Lala jadi tu Arab pun duk pon dalam kereta, pon bila nak jalan tak boleh. Kawan nak kena horn di depan tu, beralih dia buat tangan lagu tu. Dia kata apa? Dia kata aku nak jalan tak boleh. Tuan-tuan, itu baru peraturan lampu isyarat tak ada, dia pergi jadi kelaru macam tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau peraturan hidup manusia tak ada? Kita tengok bini kita pun segak, kita tengok bini orang pun segak. Kita berasa macam hari ni mau bini orang. Tuan-tuan agak nak jadi macam mana? Tak ada undang-undang. Tak ada undang-undang. Kalau kita pandai pergi tackle bini dia, dapat kat kita. Kalau kita pandai pergi tackle bini dia, dapat kat kita. Kalau dia pandai tackle bini kita, dapat kat dia. Tuan-tuan boleh bayang tak dunia ni nak jadi macam mana? Dunia kita ni boleh berjalan elok pasti ada undang-undang, pasti ada peraturan. Bila ada undang-undang, bila ada peraturan, baru ada boleh hidup secara elok, baru ada kehidupan. Kalau tak ada, tak tahu macam mana nak jadi. Demikianlah bandingan dia. Kalau dunia ni tak ada Nabi dan tak ada Quran turun main, macam mana kita ni? Tak ada satu benda beritahu kat kita kata curi itu salah. Mencuri ni tak tahu nak abang, tuan-tuan. Contoh kata kita tinggal barang di luar, orang curi. Tengah duduk sembang ni, dia main rebut ambil, dia lari pergi. Tak ada salah, tak ada dosa, tak ada satu hukuman dekat dia. Dia ambil, dia lari pergi. Kita daligan, kita dapat, tak daligan habis. Lagu tu aja. Tak ada undang-undang. Maka Allah hantar main Nabi SAW. Allah turunkan Quran kepada Nabi. Nabi bagi tahu ini peraturan hidup kita.
Ini benda boleh buat, ini benda tak boleh buat. Ini benda kalau kata tak boleh buat, hampa buat, akibat dia akan jadi macam ni. Benda ni Allah buat turun mai sebagai satu anugerah, sebagai satu hadiah kepada kita semua. Maka Allah sebut, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah anugerahkan kepada orang yang beriman ini. Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Apabila Allah Subhanahu wa taala bangkitkan satu rasul daripada kalangan mereka sendiri, orang Arab. Bangkit Nabi Muhammad, bangsa dia, cakap bahasa dia. Itu anugerah Allah khusus kepada orang Arab. Khusus. Tiba-tiba mereka tak menghargai anugerah Allah ni. Mereka tolak Nabi Muhammad, mereka tak mau pakai. Ibarat macam kita hari ni, Quran bagi tahu kata jangan pi jalan tu. Kalau pi hampa jatuh gaung. Kita peduli pi dengan Quran. Kita pi juga jalan tu. Akibat dia apa? Kita akan jatuh gaung. Itu cerita dia. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu supaya dapat faham mereka itu daripada ajaran Nabi Muhammad ni dan dapat kemuliaan dengannya. Dapat mulia orang Arab Quraisy ni. Pasal apa? Pasal Nabi akhir zaman daripada bangsa dia. Itu kemuliaan bagi dia. Tapi dia tak tahu nak menghargai anugerah Allah ni. Dia tak tahu kata itu kemuliaan bagi dia. Dia nak jatuhkan Nabi Muhammad. Maka tiada lah dilantik Nabi itu daripada kalangan malaikat dan tiada daripada bangsa aja. Allah tak lantik Nabi ni daripada kalangan malaikat. Kalau lantik daripada malaikat, itu alasan orang tak mau ikut. Macam mana kita nak ikut dia? Dia tak apalah, dia malaikat, dia tak makan, dia tak minum, dia tak nak apa. Kita manusia, kita nak makan, kita nak kena minum. Macam mana kita nak ikut Nabi macam ni? Kalau Nabi itu malaikat. Allah lantik main manusia yang makan, yang minum, yang berkeluarga, yang bermuamalah. Allah lantik main serupa pun tak mau ikut juga. Ini cerita ketegak manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayati. Di antara kerja Nabi ialah membaca atas mereka itu akan ayat-ayat Quran. Kerja Nabi Muhammad ni baca Quran. Bagi faham kepada orang-orang yang ada pada masa tu, ini Quran suruh buat macam ni, macam ni, macam ni. Kerja Nabi membacakan Quran kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensuci ia akan mereka itu daripada dosa. Yakni dengan tunjuk jalan ibadah dan jalan taubat. Nak bersihkan mereka daripada dosa. Amalan masyarakat jahiliah pada masa tu apa? Amalan mereka minum arak, berjudi, macam-macam. Benda-benda hati elok semua menjadi amalan mereka. Turun main Nabi Muhammad bersihkan benda ni. Bagitahu dekat mereka, kata minum arak ni tak bagus. Pasal apa? Ada manfaat, ada mudarat. Turun pula main satu ayat, jangan minum arak. Turun mai pula bagi tahu kata judi ni tak boleh. Ayat Quran duk turun mai ni nak cuci depa, duk nak kelorok depa ni. Nak kelorok depa segala kotak-kotak dosa depa, daki yang ada dekat depa ni, Quran turun mai jadi kelorok. Duk cuci depa, nak bagi bersih, nak bagi putih. Duk cuci depa ni. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi mengajar mereka itu kitab Quran dan hikmah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak mereka cara nak hidup macam mana. Nabi ajak mereka cara hormat orang macam mana. Sebab pada zaman tu, siapa kaya, siapa kuat, dia dihormati. Zaman jahiliah, siapa kaya, siapa kuat, dia dihormati. Walaupun orang yang kaya dan orang yang kuat ini jahat. Walaupun orang yang kaya, orang yang kuat ini kianat. Walaupun orang yang kaya, orang yang kuat ini zalim. Tetapi oleh kerana dia kaya, oleh kerana dia kuat, maka dia dihormati. Turun mai Islam bagi tahu itu bukan orang yang patut dihormati. Orang yang patut dihormati ialah orang yang taat kepada Tuhan dia, taat kepada Nabi yang dilantik oleh Tuhan dia. Ini orang patut dihormati. Betul satu-satu nak bagi jadi elok. Firman Allah, wa in tu bukan wa inna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan jika ada mereka itu daripada dahulu bangkitnya daripada dalalah yang nyata sekalipun. Sebelum Nabi Muhammad mai, semua dalalah, semua sesat. Tengok batu sembah, tengok matahari sembah, tengok bulan sembah, tengok kayu apa ke sembah, tengok manusia, sama-sama manusia sembah, jadi macam tu. Sesat. Dia pergi sembah batu, batu tak boleh buat apa ke dia. Bagi manfaat tak boleh, bagi mudarat tak boleh, tapi dia pergi sembah batu tu.
Nampak aja batu letak dari atas tanah, sembah batu, tak ada satu faedah. Sesat. Tengok apa benda pelik sikit, tengok pokok ni besar sikit, si bubuh skirt keliling dia sembah. Sesat. Apa satu faedah si sembah benda yang tak boleh tolong kita? Nabi beritahu kata, sembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menjadikan pokok ni, Tuhan yang menjadikan batu ni, Tuhan yang menjadikan hang, Tuhan yang menjadikan aku. Nabi kata, sembah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Aw lamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha." Qultum, adakah tak kala kena akan kamu oleh musibah di Uhud dengan bunuh 70, yakni yang syahid 70 orang di Uhud. Sedangkan telah kena kamu dua gandanya dengan Badar, yakni bunuh 70 kafir dan tawan 70 daripada mereka itu, yakni kufar itu. Kamu kata, anna hadha, dari mana bagi kita ini kehinaan? Sedangkan kita orang Islam sekaliannya, sedangkan Rasul ada bersama dengan kita. Ini Tuhan cerita balik. Bila berlaku perang Uhud, kalah tentera Islam dalam perang Uhud. Bila kalah ni, di kalangan tentera Islam ni dah bunyi macam-macam. Dia berkata, macam mana ni kita boleh kalah ni? Sedangkan dia kata Rasul ada sama dengan kita. Macam mana kita boleh kalah ni, dia kata. Sedangkan dia kata kita orang Islam, kita sembah Allah. Macam mana Tuhan boleh bagi kita kalah? Mereka duduk persoal benda tu. Ni di kalangan ni duduk persoal benda tu. Kita orang Islam, kita sembah Allah, bersama dengan kita ada Nabi. Macam mana Allah boleh biar kita kalah dalam perang ni? Dia pada cakap lagu tu. Maka dalam ayat ni Tuhan buat turun mai. Tuhan kata apa? Tuhan kata nanti tak dulu. Aw lamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Tuhan kata ingat balik masa perang Badar hari tu ni, aku bagi dekat hampa kemenangan berganda. Tentera Islam 300 orang nak lawan dengan musuh 1000. Aku bagi dekat hampa kemenangan. Kalau dalam perang Badar hampa 70 orang yang mati syahid, tetapi dalam perang Uhud 70 orang Islam mati syahid. Tapi dalam perang Badar dulu 70 orang kafir mati. 70 orang kafir kena tawan. Aku bagi dekat hampa masa perang Badar dulu kemenangan berganda. Hari ni aku test hampa bagi kalah. Pasal apa hampa jadi macam ni? Dah nampak tak? Kita dalam masyarakat kita pun ada macam tu. Bila Tuhan bagi senang, tak bersyukur. Bila Tuhan bagi susah, marah Tuhan. Dalam masyarakat kita pun ada macam tu. Tuhan bagi dekat kita senang, tuan-tuan. Daripada kita beranak mai atas dunia ni, sampai dah umur kita 50, tak sakit apa. Tak sakit apa tu maksudnya tak sakit teruk lah. Demam, semua batuk ni semua orang kena. Dia kata kalau di Mekah Madinah tu unta aja yang tak batuk ni, hal lain semua batuk. Maknanya takat demam, batuk semua itu normal, semua orang kena. Hak sakit teruk ni Tuhan tak bagi kat kita. Daripada kita beranak mai atas dunia ni sampai umur kita 50, Tuhan tak bagi kita sakit teruk-teruk. Banyak mana kita syukur dengan Tuhan atas nikmat Tuhan bagi? Banyak mana kita syukur? Semayang 5 waktu yang fardu tu pun tergelincang. Tuan-tuan jangan cakap soal nak bangkit tahajud malam. Hak fardu 5 waktu tu tergelincang. Macam mana nak bangkit tahajud malam? Maknanya tak bersyukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hari waktu umur dah 50, tiba-tiba dapat tahu kata kita ni ada satu sakit apa yang pelik sikit. Dan kita kata awaklah Tuhan bagi ke aku sakit macam ni, nak marah Tuhan. 50 tahun kita tak bersyukur. Hari ni tahu kata kena sakit apa, hari ni nak marah dekat Tuhan. Manusia dia lupa apa yang Tuhan buat kat dia sekian lama. Hak satu ni dia ingat dia nak marah Tuhan. Berlaku kepada orang sahabat Nabi yang terlibat di dalam perang Uhud ni. Apabila mereka kalah dalam perang Uhud, mereka mula persoalkan, apa pasal ni kita boleh kalah sedangkan kita sembah Allah, kita orang Islam, Nabi pula ada dengan kita. Macam mana Tuhan boleh biar bagi kita kalah? Tuhan turun ayat ni. Tuhan kata apa? Ingat balik.
dalam perang Badar dulu, aku bagi dekat hampa menang berganda. Kalau hari ni dalam Uhud 70 orang Islam mati syahid, hampa kena ingat balik, dalam perang Badar dulu 70 orang kafir mati dan 70 orang kafir ditawan hidup-hidup. Macam mana hari ni hampa nak mempersoalkan benda ni? Tuhan kata pula dalam ayat ni, dia kata, pasal apa ada di kalangan hampa ni, bila kena kehinaan kerana kalah dalam Uhud ni, hampa boleh jadi macam ni? Anna hada, kata mereka itu, dari mana bagi kita ini kehinaan? Macam mana kita boleh kalah perang Uhud ni, sedangkan kita orang Islam, sedangkan Rasul ada dengan kita? Tuhan jawab, qul huwa min indi anfusikum, kata olehmu wahai Muhammad, iaitu kehinaan itu daripada diri kamu sendiri. Tuhan jawab. Hampa kalah dalam perang Uhud ni pasal hampa, bukan pasal aku. Tuhan kata. Tuan-tuan tengok macam mana Tuhan jawab kepada orang-orang Islam ni. Tuhan kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum, kekalahan dan kehinaan hampa dalam perang Uhud ini berpunca daripada diri hampa, bukan daripada Tuhan. Tuhan kata kekalahan dan kehinaan ini adalah berpunca daripada diri kamu sendiri, kerana kamu tinggal markas tempat perang kamu, maka hina akan kamu dengan hazimah itu. Hampa bantah cakap Nabi, pasal itulah hampa jadi pecah belah dan hampa jadi kalah. Tuhan kata jangan letak kekalahan ini kerana salah Tuhan tak tolong hampa. Anda nampak? Ini Allah Subhanahu wa taala beritahu, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu maha berkuasa, dan daripadanya lah pertolongan dan teguh, yakni tak tolong daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala ni ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa. Dia nak buat mai pertolongan pun boleh, dia nak teguh, yakni dia tak buat mai pertolongan pun boleh. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hampa bantah perintah Nabi, aku tak tolong hampa, hampa kalah dalam perang Uhud. Itu maksudnya. Bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu atas setiap suatu maha berkuasa, dan daripadanya lah pertolongan, dan daripadanya lah juga teguh, yakni tidak tolong mereka itu. Dan sungguh membalas Allah akan kamu dengan sebab menyalahi kamu akan suruh Nabi SAW. Tuhan balas pasal bantah perintah Nabi. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa biiznillah, dan akan barang yang mengena akan kamu pada hari berdampak dua puak, iaitu di dalam perang Uhud itu, maka iaitu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'lamal mu'minun wa liya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah tahu akan segala orang mukmin yang sebenar, dan Allah tahu orang munafik yang sebenar. Bila jadi perang Uhud ni, itulah kali pertama boleh membezakan siapa betul-betul beriman, siapa munafik. Perang Uhud membezakan antara orang mukmin dengan orang yang munafik. Orang munafik jadi macam mana? Tiba-tiba sahaja nak tarik diri daripada perang Uhud. Kemudian pula pihasut pula orang ada ni, suruh tarik diri sama. Kemudian pula ada yang terlepas masuk dalam perang tu, dalam perang Uhud, dengan tujuan apa? Nak mempengaruhi, suruh bantah perintah Nabi. Ketika itu semua orang kenal siapa sebenarnya munafik di kalangan sahabat Nabi. Dan supaya mengetahui dia akan segala orang yang munafik yang sebenar, maka perang Uhud itu menjadi timbangan, yakni menjadi pembeza yang boleh mengetahui sama ada muslim ataupun munafik. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu aw na'lamu qitalan lattaba'nakum, dan segala mereka yang dikata bagi mereka itu, mari berperang fi sabilillah, ataupun tolak kamu akan kaum kafir daripada kami. Kata mereka itu, jika kami tahu berperang, nescaya kami ikut akan kamu. Maka mereka itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang munafik, dan sahabat-sahabat dia. Tak kala berpaling, yakni tak kala mereka ni patah balik, tak jadi perang. Di dalam perang Uhud adalah mereka itu 300 laki-laki semuanya. Itu dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni cukup popular, tuan-tuan. Sama popular dengan zaman Nabi Musa, Fir'aun.
Zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Sama popular dia ni. Dia ni zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Popular. Dari segi popular ni, dia popular macam tu. Kacau ni daripada awal Nabi hijrah masuk ke Madinah, dia kacau Nabi sampai mati. Kacau Nabi. Kerja dia ni tidak ada lain, tidak ada bukan, melainkan bagi susah Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kata dia, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Asaba an-nas fi shiddah. Asaba an-nas fihi shiddah. Faqala Abdullah ibn Ubay li ashabihi: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله. وقال لئن رجعنا إلى المدينة لتخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له. قال فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة. وقال كانوا رجالا أجمل شيء. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita dari Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Kata Zaid bin Arqam. Zaid ni masa ni dia budak lagi, dia budak kecil lagi. Satu hari dia kata Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi keluar dalam satu musafir. Tiba-tiba kehabisan makanan. Dalam musafir ni habis makanan. Tak ada benda nak makan, minuman tak ada, makanan tak ada, lapar dahaga. Asaban nasa fihi shiddah, masing-masing ni kebuluhan, tak ada benda nak makan. Faqala Abdullah ibn Ubay li ashabi. Abdullah bin Ubay ada dalam rombongan tu, dan kebetulan dia dengan geng dia bawa makanan lebih. Dia ada makanan lebih. Bila tengok Nabi lapar, bila tengok sahabat-sahabat Nabi semua dalam kelaparan, dia kata dekat kawan-kawan dia, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawli. Abdullah bin Ubay ni, dia panggil geng dia pergi tepi, dia kata kita bekalan makanan ration duk ada lagi. Jaga, dia kata aku nak bagi ingat dekat abang. Jangan bagi sikit pun pada Muhammad dan kawan-kawan dia. Padahal dia mengaku Islam dah masa tu. Dah mengaku Islam dah masa tu, tapi munafik. Sana no orang dalam kelaparan, kebuluran, makanan tak ada, minuman tak ada, masing-masing dalam keadaan syiddah, dalam keadaan susah. Dia tengok keadaan tu, dia ada makanan, dia ada minuman. Dia panggil geng-geng dia ni, orang-orang yang ada bekalan, orang-orang yang panggil mai ke tepi, dia kata depa tengah susah lagi. Daripada kalangan kita ni, jangan ada siapa pun pergi bagi pertolongan, bagi makan ataupun bagi minum dekat Muhammad dan orang yang ada dengan dia. Hatta yanfaddu min hawlih, dia orang tinggal Muhammad ni, siapa pun tak ikut dia pada muka dia. Jahat, itu jahat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala, kata Abdullah bin Ubay kepada orang dia lagi, la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'addu minha al-adhal. Dia kata kita tunggu balik Madinah saja. Sampai Madinah itu kampung kita. Kita hambat perempuan ni keluar daripada Madinah. Jahat dia tu. Dia orang asal di Madinah. Nabi hijrah Mekah mai ke Madinah. Kerana Nabi mai tu, orang jadi korang respect dekat dia. Orang pergi duk cari Nabi, dia sakit hati. Dia daripada satu orang yang dihormati oleh penduduk Madinah, bila Nabi mai, orang tak hormat dia, dia sakit hati. Dia kata tak apa, balik sampai di Madinah saja, kita ni golongan al-a'azzu, kita golongan mulia, kita halau daripada tolong daripada Madinah.
Apabila dia kata macam tu dengar ke telinga Zaid bin Arqam yang masa tu budak-budak lagi, dia dengar. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ingat budak, dia ni budak peduli dia dengar, dia bukan boleh buat apa. Rupanya Zaid bin Arqam ni walaupun budak tapi cerdik. Dia dengar benda ni, cepat-cepat dia kata fa akhbartu, aku bagi tahu kepada Nabi SAW tentang benda ni. Zaid bin Arqam yang budak-budak ni pergi jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, masa kita dalam musafir, masa kita makanan tak ada, minuman tak ada, aku dengar Abdullah bin Ubay bin Salul bawa satu kumpulan orang pergi duduk di situ. Dia bagi tahu dekat mereka, kata jangan tolong Nabi, jangan tolong orang-orang yang menjadi sahabat Nabi. Dia kata balik Madinah, dia nak halau Nabi dengan sahabat Nabi keluar. Aku dengar dia kata macam tu. Zaid bin Arqam yang budak-budak ni, dia habaq dekat Nabi. Yang kata Nabi SAW ni, bila dengar macam tu, fa'arsala ila Abdullah bin Ubay fasa'alahu, hantar orang pergi jumpa Abdullah bin Ubay, pergi tanya Abdullah bin Ubay, betul ke dia kata macam yang budak ni mai abang? Nabi tuan-tuan, dia tak tuduh orang sebarangan dia. Walaupun dia tahu track record Abdullah bin Ubay bin Salul ni orang jahat, tapi mai habaq dekat dia tak terus kata oh tu ke? Nabi bukan macam tu. Nabi dia bukan kata main-main habaq percaya. Nabi tak ada sifat tu. Nabi ni, itu sebab sahabat-sahabat tak berpecah. Satu orang main bagi satu info, kata ya Rasulullah dia ni jahat. Nabi kata tak apa, panggil dia tu main, aku nak tanya sendiri. Bila panggil dia main, fasa'alahu, maka ditanya dia ni. Nabi kata ya Abdullah, wahai Abdullah, ni Zaid bin Arqam budak ni main habaq dekat aku, kata hang ada kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Betul ke? Nabi tanya dia depan-depan. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bila dengar ni, fajtahada yaminahu ma fa'ala. Bersungguh-sungguh dia sumpah depan Nabi, ma fa'al. Dia kata aku tak buat. Kata munafik ni. Terang-terang dia kata dia tak kata. Bersungguh-sungguh dia depan Nabi ni, dia kata apa? Ma fa'altu, aku tak buat. Jangan kata aku buat. Tak cukup dengan tu, faqala Abdullah bin Ubay, dia kata lagi, dia kata kadzaba Zaidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depan Nabi, depan Zaid budak ni, dia kata apa? Dia kata aku tak kata budak ni bohong hang, dia kata kat Nabi. Ni yang kata munafik ni bahaya dia macam tu. Depan Nabi, dia tak ada respect dekat Nabi. Dia cakap bohong depan Nabi. Belakang tu dah kata lah apa yang dia buat. Depan Nabi, dia bohong. Kadzaba Zaidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid budak kecil ni tak guna, dia bohong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam tu. Qala Zaid ni bila dengar macam tu, dia budak lagi, dia tua gajah aja cakap bohong. Dia ingat lagu tu. Zaid ni budak-budak. Aku ingat aku boleh ikut orang tua pun bohong. Zaid bin Arqam ni bila dia dengar Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuduh dia, sedangkan telinga dia dengar memang Abdullah Ubay kata macam tu. Qala Zaid, kata Zaid ni fa waqa'a fi nafsi mimma qaluhu shiddah. Dia kata dia kata perkataan pembohongan yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay ni betul-betul menyedihkan dia. Dia kata dia rasa very upset. Rasa apalah dia ni, sudahlah hang nak khianat Nabi, dah sampai depan Nabi pun hang bohong lagi. Apalah hang ni? Zaid bin Arqam yang budak ni, dia rasa sedih sungguh. Dan lebih sedih lagi apabila dia dituduh bohong Nabi. Dia sedih sungguh, dia tak bohong Nabi. Hatta anzalallahu tasdiqi, Tuhan buat turun satu ayat membenarkan Zaid bin Arqam ini. Kecil lagi budak, Tuhan turun ayat daripada surah Al-Munafiqun. Wa idza ja'akal munafiqun, apabila mai kepada kamu wahai Muhammad orang-orang munafik, jaga-jaga. Maka hadis ni juga menjadi dalil budak walaupun budak tetapi berakal, dia boleh menjadi rawi hadis dan hadis dia diterima. Pasal apa? Pasal report dia kepada Nabi tu, report tu disokong oleh ayat Quran, kata dia benar.
Maknanya dia menjadi dalil di kalangan ulama hadis bahawa budak yang berakal boleh menjadi rawi hadis. Allah pertahankan Zaid bin Arqam yang budak-budak ni. Nabi SAW bila turun mai ayat ni, sudah terang lagi bersuluh. Memang terang-terang Abdullah bin Ubay ni jahat sungguh. Summa da'ahumun Nabi SAW liyastaghfira lahum. Nabi ambil tindakan apa? Nabi panggil Abdullah bin Ubay dan koncu-koncu dia ni, Nabi panggil main. Bukan nak marah. Nabi nak minta ampun kepada Allah supaya Allah ampun mereka ni. Ni yang kata Nabi. Buat salah, buat khianat, buat jahat, buat macam-macam macam tu, Nabi panggil main. Pasal apa? Liyastaghfira lahum, supaya Allah ampun mereka ni. Masa Nabi SAW panggil main ni, kata hadis tu dia kata apa? Falawwaw ru'usahum, keadaan mereka ni semua tunduk, ka'annahum khusyubun musannadah, seperti mana tongkai-tongkai kayu tunduk malu di depan Nabi. Sedangkan kata Zaid bin Arqam, kanu rijalan ajmala syai', sedangkan mereka ni adalah orang-orang hebat di dalam masyarakat pada masa tu, tapi jadi bodoh di depan Nabi SAW. Tuan-tuan tengok ni jahatnya yang kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi pimpinan munafik pada masa tu. Tuan-tuan tahu dia dekat nak mati, dia kata apa? Dia pesan dekat anak dia. Dia kata kalau bapak mati, tuan boleh tengok dalam Sahih Al-Bukhari. Dia kata kalau bapak mati, kamu jangan lupa, kamu minta khamis, jubah yang Nabi duk pakai tu, buat kapan bapak. Masa hidup, Muhammadlah manusia yang dia paling benci. Muhammadlah manusia yang dia paling buat khianat sekali. Tapi bila dia sakit teruk nak mati, dia pesan ke anak dia, kalau bapak mati, jubah yang Nabi pakai tu, ambil buat kapan bapak, buat kapan bapak. Dan jangan lupa minta Nabi semayangkan mayat bapak. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok manusia yang munafik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ni begini sekali. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu bagi kufur pada hari itu terlebih hampir daripada mereka itu daripada iman, yakni dengan menzahir mereka itu daripada menghina bagi Nabi dan segala orang-orang mukmin, dan adalah mereka itu dahulu daripada itu hampir kepada iman pada zahirnya. Ini cerita orang munafik. Masuk Islam depan Nabi cantik dah. Masuk Islam depan Nabi cantik dah. Ada hadis menceritakan dia ni apabila para sahabat pergi peluk dia, dia paling muka dia kelai. Ni yang kata Abdullah bin Ubay. Bila mai peluk tu dia pelari muka dia pergi kelai, seolah-olah nak tunjuk kata puak-puak ni busuk. Sifat dia tu bukan pasal sahabat-sahabat Nabi ni busuk dah, dia nak tunjuk tak suka tu. Bila orang mai peluk dia peluk tu, dia pelari muka dia. Diceritakan dia adalah hadis tentang kejinya sifat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Berkata mereka itu dengan mulut mereka itu barang yang tiada dalam hati mereka itu, iaitu perkataan, jika kami tahu berperang, kami ikut. Padahal jika mereka tahu berperang sungguh pun, mereka tidak akan ikut. Itu dia. Mereka tak ikut dalam perang Uhud tu, dia berkata pasal kami tak pandai perang. Kalau kami pandai perang, kami mesti ikut punya. Tuhan turun ayat, Tuhan kata apa? Mereka ni kalau pandai perang pun mereka tak akan ikut. Cakap saja macam tu. Tuhan beritahu dekat Nabi benda ni, wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat mengetahui dengan barang yang mereka itu sembunyi dalam hati daripada sifat munafik mereka itu. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Yang ni segala mereka yang berkata bagi segala saudara mereka itu pada agama. Maksudnya orang yang lari daripada medan perang Uhud ni kata kepada saudara yang se-Islam ni, dan duduk mereka itu yakni yang tak ikut serta dalam perang daripada mereka itu, lau ata'una ma qutilu, jika mereka itu taat akan kita, nescaya tiada dibunuh mereka itu pada perang Uhud. Depa sembang sama-sama, depa hak tuang daripada perang Uhud ni. Orang lain pakat turun pergi perang, depa tak pi. Geng hak tuang ni duduk sembang sama-sama depa. Depa kata nanyalah puak-puak hati perang ni pakat mati habis. Kalau depa ikut kita tentu depa tak mati.
Ni, duduk sembang sama-sama ni. Nanyalah pokok tu. Dia kata, nanya pokok tu. Kalau mereka ikut kita balik, tadi ustaz main lambat, mereka ikut kita balik. Apa punya cantik. Dia kata, hang tengok, mereka tunggu dah 8.40, tak habis kuliah lagi. Dia kata, pada muka mereka. Dia kata lagu tu. Okay? Jadi geng tak pergi perang Uhud ni, dia kata lagu tu. Dia kata, kalaulah mereka dengar cakap kita, tak pergi perang Uhud, tentu hidup lagi. Bantah, nak perang juga, terima padak. Dia kata, mati bergelempang. Mereka punya cakap ni, Tuhan beritahu dekat Nabi dalam Quran. Cerita dia. Mereka punya cakap ni, mereka cakap sama-sama puak mereka tak main perang ni. Allah bagi tahu dekat Nabi, kata mereka kata macam ni. Nabi tahu juga apa yang mereka kata ni. Demikian ceritanya. Qul fadra'u an anfusikumul maut. Kata olehmu wahai Muhammad kepada mereka ni, maka tolaklah olehmu daripada diri kamu itu akan mati. In kuntum sadiqin. Jika kamu itu benar sekalian pada kata kamu bahawa duduk di rumah itu tidak mati. Tuhan cabar tuan. Tuhan kata, oh, hampa tak pi dalam perang Uhud, pasal itu hampa tak mati. Kalau betul macam tu, hampa jangan mati sampai bila-bila. Hampa duduk di rumah, hampa jangan mati sampai bila-bila. Boleh tak boleh buat macam tu? Tuhan cabar dia. Mati ni bukan pasal turun perang. Mati ni pasal sudah sampai masa. Kalau sudah sampai masa dia pergi perang ke, dia tak pergi perang ke, dia akan mati. Jangan kata mati kerana pergi berperang. Maka Allah cabar mereka ni. Pasal mereka kata, puak ni pasal ikut Nabi perang Uhud, pasal tu mereka mati. Tuhan cabar mereka. Tak apa, kalau macam tu, hampa lepas pada ni, jangan pergi mana-mana. Duduk di rumah aja. Mudah-mudahan hampa tak mati sampai bila-bila. Tuhan, tuan-tuan, dia punya sindiran dia tajam. Dia punya sindiran dia tu kena, dia jadi lagu tu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni dia kata, dan turun pada segala yang mati syahid pada perang Uhud akan ahwal para syuhada. Dia nak cerita orang mati syahid ni macam mana. Cerita ni yang kata orang mati syahid ni macam mana. Mati ke mereka ni, ataupun Allah kata mereka tak mati. Dan kita nak tengok betul ke ada hadis. Kalau betul, apa hadis dia yang kata orang mati syahid ni jasad dia tak reput misalnya. Kita akan tengok ayat yang akan datang berkaitan tentang orang mati syahid. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Ini dia tanya soalan dengan filem-filem kali dia main. Dia kata, benarkah kucing ataupun python akan menjaga kita di alam selepas mati nanti? Dalam filem Mami pun ada orang putih tahu. Dia kata apa? Cerita kucing ni, tuan-tuan. Kucing ni satu binatang yang kita tak boleh buat naya dia. Itu sabit daripada hadis. Tak kata kucing, anjing pun pada dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kucing ni okeylah, tak ada apa-apa. Anjing pun kalau kita baca dalam hadis, cerita tentang Nabi pernah cerita dekat sahabat tentang satu orang zaman dulu musafir tengah padang pasir, panas terik. Dahaga ni bukan kepala. Ditakdirkan Allah, dia jumpa satu telaga. Dia turun dalam telaga tu, minum air tu sepuas-puas hati dia. Lepas dia dah puas dah minum air tu, dia pun agak naik di permukaan padang pasir ni. Tengok ada anjing sekok duduk jilat pasir kerana dahaga. Dia tengok anjing ni, dia jadi kesian. Dia turun balik dalam tempat air tu, dia cedok air dengan kasut kulit dia. Dia buat naik, dia letak itu bagi anjing ni minum.
Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat Nabi. Nabi kata apa? Perbuatan orang itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia dan dia dijanjikan syurga. Hadis sahih. Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Jadi kalau anjing, satu binatang yang di sisi mazhab Syafi'i ini dia satu yang mughalladhah. Kalau kena dia kita basah, dia basah, kita basah dia kering, dia basah kita kering, kita kena sama. Anjing binatang yang macam tu pun dalam hadis Nabi kata apa? Kerana buat baik dekat anjing tu, orang ni dijanjikan keampunan dosa dan dijanjikan syurga. Apatah lagi kucing. Yang sahabat Nabi ini Abu Hurairah ni, Hurairah daripada perkataan Hirrah makna dia anak kucing. Hurairah anak kucing. Abu Hurairah ni Nabi panggil dia Abu Hurairah pasal apa? Pasal dia ni tak boleh dengan anak kucing ni. Dia tak boleh, bukan tak boleh allergic dia nak buruh penyepak dah. Dia tak boleh. Bila dia tengok anak kucing, dia ambil, dia buah dalam lengan baju dia. Sehingga kan satu hari dia pergi depan Nabi, Nabi duk dengar bunyi kucing. Tu ada ramai, Nabi duk, mana ni? Siapa dia ni? Ada kucing dalam kita ni. Siapa bawa kucing mai rumah? Abu Hurairah bangkit, tengok-tengok dalam lengan baju kiri kanan ni anak kucing penuh. Nabi gelak dekat dia. Nabi kata dekat dia, fa anta Abu Hurairah. Situ tetap. Nabi panggil dia bapa kucing. Bapa kepada anak kucing. Hadis lain pula Nabi kata apa? Nabi kata, hampa tahu tak berapa ramai orang perempuan yang terhumban ke neraka kerana kucing. Nabi kata, dia kurung dan dia tak bagi makan kucing itu, maka dia ke neraka. Bagaimana Nabi sebut perempuan ni dengan kucing? Pasal perempuan ni dia aktif di dapur. Di dapur tu lah tempat kucing turut aktif. Kan orang perempuan ni, kita ni korang lah dengan kucing ni. Kecuali Abu Hurairah saja lelaki yang demak dengan kucing. Kita dengan kucing korang. Orang perempuan dia di dapur. Sekali dia duduk bertiang ikan, sekali lagi dia nak masak, sekali kucing ni lagu duduk main ikut kaki dia. Lepas dia duduk bertiang ikan pun duduk main. Dia duduk tolak dengan tangan dia. Sekali lagi dia duduk tolak dengan tangan dia. Sekali lagi dia tolak dengan tangan. Lepas tu dia bangkit pergi berjalan, duduk selit ikut kaki dia. Okay? Kena menyepak. Perempuan sepak kucing. Terpelantin di dinding. Selok di kucing tu nak menyawa tak boleh dalam 3 minit. Kan? Tak cukup dengan tu, dia tongkuai kucing pula. Apa ada di tangan dia balin habis. Apa-apa rehai dia balin habis. Tak cukup dengan tu, suruh anak-anak dia tangkap kucing, kurung dia kata. Mati kucing tu. Maka dia menjadi ahli neraka. Nabi kata dalam hadis dia. Tak boleh buat naya. Nama kata makhluk Allah, manusia ke, binatang ke, apakah, tak boleh buat naya. Hati kita ni kena ada hati tu. Hati belas kesian kepada sama-sama makhluk Allah. Betul. Islam tuan-tuan cantik. Islam tak ajak kita pergi jadi ganai, buat benda yang tak patut. Islam tak ajak kita begitu. Islam punya ajak kita ni nak suruh kita jadi orang baik. Nak suruh kita jadi orang baik. Kita hanya dibenarkan ambil tindakan yang agresif ni apabila berlaku perang dengan harbi ini. Itu saja. Pada ketika-ketika lain, Islam suruh kita ni diplomasi. Bila dah jeremuh dalam perang ni, masa tu dibenarkan kita tumpah darah di dalam medan perang dengan peraturan-peraturan yang tertentu. Kalau musuh ni lari menyorok di dalam rumah ibadat dia, kita tak boleh attack. Musuh lari menyorok dalam rumah ibadat dia, nama apa pun rumah ibadat dia, kita tak boleh attack. Kerana tempat tu dilarang kita serang. Kalau ada orang perempuan jadi tentera, kita tak boleh nak bunuh dia atas sifat perempuan, tapi kita boleh bunuh dia atas sifat dia tentera. Kalau dia perempuan, semata-mata perempuan, tak boleh bunuh. Kalau dia tentera, kita bunuh dia atas sifat dia sebagai tentera. Nampak Islam punya garis panduan tu, dia bukan senang-senang bagi kita pergi buat suka hati. Islam tak macam tu. Islam ni cukup harmoni.
Kalau semua orang Islam follow benda ni, dia menjadi satu kekuatan dakwah orang Islam kepada seluruh dunia. Dan tengok apa yang jadi di Iran tu. Bila tentera apa nama British ni, kan? Iran tangkap dia, jaga dia elok. Ambil gambar pula lagi. Depa jaga apa-apa ni, daripada awal bagi makan minum, jaga depa elok apa semua. Dia cuma minta satu aja. Dia minta Britain mesti minta maaf kerana menceroboh kedaulatan negara dia. Tak minta maaf, depa ni dia tahan sebagai tebusan. Tapi dia tahan, dia bagi makan, dia bagi minum, dia bagi depa main chess, dia bagi depa main pingpong, dia bagi semua. Britain tak mau juga nak minta maaf, dia suruh tentera ni minta maaf. Ambil gambar seorang-seorang minta maaf, cakap elok, kami memang betul masuk kawasan perairan Iran dan kami memang kalah, kami minta maaf. Dia pun ingat tak ada guna, dia tahan depa ni semua, dia lepas depa. Bila lepas balik jadi ya. Hari ni pihak apa nama orang yang terlibat di dalam apa nama ni, apa dia panggil, tak tahu ni yang kriminal punya ni, dia boleh study muka orang. Kan tengok keluar dalam TV hari tu ni. Dia pas study balik muka cekok-cekok ni, hak keluar dalam apa nama dalam TV yang ditunjukkan ni. Pengakuan depa macam mana? Depa study balik dia punya muka macam mana, biji mata dia kedip macam mana, kening dia macam mana. Depa tengok dia ada satu ilmu, tuan-tuan. Nak kaji orang tu cakap betul ke cakap bohong. Dan depa bandingkan pula dengan rakaman depa ni punya ucapan kata tentera Iran buat naya depa ni. Bercakap mata tu tengok tepat dia betul, rupanya ada benda tu baca di depan. Berbanding dengan dia bercakap di sini, dia bercakap memang dia cakap daripada hati dia. Dia terima kasih pasal depa ni buat salah tapi dilayan dengan baik. Dia cakap tenang, kening dia pun tak cekam, muka dia pun nampak tenang macam tu. Dengan bila balik di negeri dia cakap lagu orang duk tahan senak perut. Betul dia cakap. Orang buat kajian pula tentang benda tu. Di akhir kajian ni, masyarakat dunia kata apa? Masyarakat dunia kata, cuba tengok Islam tahan orang kafir layan macam mana, cuba tengok orang kafir selepas dibebaskan sikap dia macam mana. Dari segi moral, Islam menang. Dari segi moral, Islam menang. Satu dunia tengok benda tu keluar dalam TV, satu dunia tengok. Kalau dia tak mau mengaku pun hati dia mengaku. Kalau dia tak mau mengaku, kata Islam ni baik dengan orang. Kalau dia tak mau mengaku pun hati dia mengaku. Habis sangat dia kata apa? Celaka ke Islam ni. Tapi dia terpaksa mengaku Islam dengan kebaikan dia. Nampak tuan-tuan? Nabi SAW berdakwah cara ni. Mudah-mudahan kita semua approach macam ni. Mudah-mudahan ketegangan dapat dikendorkan, kebejatan hati dapat dicairkan, Islam dapat didaulatkan insya-Allah. Nah, mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu jangan. Sambung dengan takbir kafarah dan surah Allah. Subhanallah. La ilaha illa Allah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد